Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وبعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Sambung bacaan kita Suratun Nisa ayat 125 dan 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. Maksudnya, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Dan siapakah lagi yang lebih baik agamanya daripada orang yang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun berbuat kebajikan, dan dia pun mengikuti agama Ibrahim yang hanif, padahal Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kekasih. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan adalah Allah itu atas tiap-tiap sesuatu dia meliputi. Sadaqallahul azim. Ayat An-Nisa 125 126. Kita tengok huraian. Ayat ni bersifat pertanyaan. Siapakah lagi yang lebih baik? Artinya tidak ada lagi yang lebih baik daripada orang yang aslama wajhahu lillah, orang yang benar-benar menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslama, kita duk sebut Islam itulah, artinya menyerah bulat dengan segala redha hati kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil aslama. Aslama, Islam. Muslim, orang yang menyerah dirinya bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tak ada ikatan selain kecuali ikatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang lebih baik dari itu? Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Ada lagi ke orang yang lebih baik dari itu? Dari orang yang betul-betul menyerah diri pada Allah? Maknanya, artinya, jawapannya, tidak ada seorang pun dan dari golongan mana pun yang lebih baik dari orang begitu. Orang begitu tu sangat baik, tak ada boleh challenge dah. Dan itulah orang yang terbaik. Siapa? Man aslama wajhahu lillah, orang yang menyerah wajahnya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia paling baik. Aslama wajhahu lillah. Sambung ayat, wa huwa muhsinun, wa huwa muhsinun. Nak tengok ikhlas ni boleh tengok dalam ayat surah Bayyinah. Bayyinah tu lam yakunil ladzina kafaru, ayat 5. Firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surah Bayyinah ayat 5. Ada sebut ikhlas kat situ dan ada sebut hanif kat situ. Sekejap lagi kita akan tahu apa makna hanif. Dalam ayat kita baca ni, wattaba'a millata Ibrahima hanifa. Baik, kita tengok makna ikhlas dulu. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka itu disuruh. Mereka tu siapa? Surah Bayyinah tu, mereka itu ialah orang Yahudi dan Nasrani. Dan tidaklah mereka itu disuruh melainkan untuk dia beribadat kepada Allah Ta'ala mukhlisina lahuddin, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Hunafa, maksud dia menolak berhala, menolak menyembah berhala. Hunafa. Wa yuqimus salah, dan tidaklah mereka itu disuruh oleh Allah kecuali mengabdikan diri pada Allah, dan wa yuqimus salah, untuk mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa zalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus. Surah Bayyinah ayat 5. Sebut di situ ada ikhlas, wajahnya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung. Sambung, wa huwa muhsinun, ayat 125 surah An-Nisa. Wa huwa muhsinun, sedang dia seorang yang berbuat kebajikan. Dahlah serah sepenuhnya wajah dia, maksudnya diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga berbuat baik. Wa huwa muhsinun. Kalau surah diri wajah pula pada Allah Ta'ala tak buat baik, tak jadi juga. Wa huwa muhsinun, ayat 125 surah An-Nisa. Wa huwa muhsinun, sedang dia orang yang berbuat kebajikan. Artinya, sesudah dia menjadi orang yang paling baik kerana dia telah menyerahkan diri sebulat sepenuhnya kepada Allah, dia pun terus menerus berbuat kebajikan, iaitu kita panggil dia muhsinun. Muhsinun tu mufrad, single. Kalau ramai, kalau jamak, dia panggil muhsinun ataupun muhsinin. Bagi depan boleh, bagi bawah pun boleh. Muhsinun, muhsinin. Tu jamak lah, tu plural lah. Muhsin tu asal dari perkataan ihsan tu lah. Ihsan tu apa? Nak kenal orang muhsin, nak tahu siapa orang muhsin, kenal dulu perkataan dia tu. Asal perkataan ihsan. Ihsan maksud dia an ta'budallaha,
ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu mana ihsan. Maksud dia, al-ihsan itu ialah bahawa engkau menghambakan diri kepada Allah seakan-akan Allah itu engkau lihat, ka'annaka tarahu, seolah-olah Allah itu engkau lihat. Fa in lam takun tarahu, maka meskipun engkau tidak melihat dia, tidak melihat Allah, namun fa innahu yaraka, namun dia tetaplah melihat engkau. Itu dia panggil ihsan. Kalau ada sifat ni dalam jiwa, dalam diri, lalu dia mengabdikan diri pada Allah, dia merasakan apa dia buat ni Allah lihat walaupun dia tak boleh lihat Allah, itu dia panggil muhsin. Itu dia panggil muhsin. Dan ada dalam Quran sebut wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Apa makna berbuat baik dalam ayat tersebut? Memberi makna bahawa ketika anda berkhidmat kepada kedua orang tua, hendaklah berkhidmat kepada dia lebih dari yang fardu, lebih dari yang sepatut, lebih lagi. Kalau jumpa orang tua kenalan kita, kita hanya bersalam, tapi kalau dengan kedua orang tua, kita bukan setakat bersalam tapi peluk cium dia. Itu dia panggil ihsan. Kalau jumpa orang luar, dekat luar, kita holo derma RM10. Kalau dengan orang tua bukan RM10 tapi ihsana, lebih dari itu. Itu makna ihsan. Dari perkataan itu juga wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua buat baik, iaitu buat lebih dari yang fardu. Guru kita Muhammad Sya'rawi juga dia sebut dalam bab sembahyang, kalau nak jadi muhsinin, tunaikanlah sembahyang 5 waktu itu sempurna, tepat waktunya, khusyuknya. Kemudian dia tambah lagi dengan sunat jika ada sebelum ataupun selepas. Dia tidak tinggal sunat-sunat itu, sunat siang hari, sunat malam hari dalam bab sembahyang. Kalau dia macam tu, dia layak untuk digelar sebagai muhsinin. Dalam bab puasa pun macam tu juga, Ramadan sempurna, lengkap, komplit, lalu dia tambah lagi puasa sunat, itu dia panggil muhsin, muhsinin, muhsinun. Zakat sempurnakan zakat wajib, kemudian zakat sunat yang namanya derma, yang nama tabarruk, yang namanya infak, buat, maka dia layak digelar muhsin. Pergi haji dah yang pertama kali fardu, tapi nak buat lagi, pergi lagi, dan bukan setakat haji, umrah, pergi lagi dan pergi lagi dan pergi lagi. Cuma bulan ni dan bulan depan tangguh, tak boleh pergi. Tak boleh pergi, ada masa pergilah. Orang buat macam tu muhsin, itu makna muhsin. Diambil dari perkataan wabil walidaini ihsan lah. Baik, itu makna yang kedua. Makna yang pertama tadi itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bangun malam 5.30 bangun, 5 jam 5 pagi bangun, cuacanya sejuk, baru lepas hujan, lepas isyak tadi, dan menggigil. Kalau duduk kat kampung tu telaganya sejuk air kan, tapi ambil wuduk juga walau menggigil. Kenapa tu? Nak menghadap Tuhan yang Maha Esa, Allah. Dia kejut malam-malam ni sebab suruh bangun menghadap dia lah tu. Sejuk pun sejuk lah, bangun, mengantuk pun mengantuk lah, tahan. Lalu dia pun berwuduk dan salat. Nak suruh siapa tengok tu? Allah lah, orang lain tidur belaka. Itu dia panggil ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang ada sifat macam tu, wa huwa muhsinun. 2. Yang ketiga, sambung ayat 125. wattaba'a millata Ibrahim hanifa.
wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan dia mengikut. Dan dia mengikut. Dahlah muhsin. Dan dia mengikut agama Ibrahim yang hanif. Millata Ibrahim hanifa. Agama Ibrahim yang hanif. Baik. Agama Nabi Ibrahim sebagaimana dijelaskan dalam kisah perjuangannya di dalam Al-Quran ialah agama menyerah diri semata-mata kepada Allah. Dia menentang pemujaan kepada berhala. Hanif, dalam ayat tu, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Hanif bererti menjauh sejauh-jauhnya dari syirik. Itu dia panggil hanif. Itu kisah Nabi Ibrahim kan? Meninggalkan kemusyrikan dengan penuh kesadaran, menghadapi dan memegang teguh kebenaran dalam keseluruhannya. Ini dia panggil hanifa. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Nak tengok kisah Nabi Ibrahim, dia menentang syirik ni. Saudara-saudari boleh ke surah Al-Anbiya ayat 50. Sambil saya cari Al-Anbiya ayat 50. Tak apa, tanda dulu. Lepas tu balik ada masa, tengoklah. Boleh tengoklah. Ayat 50 tu, 50 surah Al-Anbiya tu kisah Nabi Ibrahim zaman muda dia menegakkan agama yang hanif. Ibrahim telah berjuang dalam seluruh hidupnya untuk menegakkan agama Allah yang hanif tu. Hanif tu anti apa? Anti berhala lah, anti syirik, anti syirik. Ayat 50, ayat 51 sampai 73 surah Al-Anbiya. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Ibrahim sebelum itu jalan yang benar dalam bertauhid, dan kami adalah mengetahui akan halnya, kata Allah Ta'ala. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ketika dia berkata kepada bapa dan kaumnya, li abihi, ketika Nabi Ibrahim kata kepada ayah dia ni khilaf lah, sama ada ayah dengan makna pak saudara ataupun ayah dengan makna ayah kandung. Menurut pandangan Mu'tazilah Sya'rawi, ayah kat sini, ayah yang dimaksudkan ialah pak saudara. Pak saudara. Orang Arab dia sebut ayah juga. Mana ayahmu? Ada pak saudara. Kenapa tu? Kena ambil pendapat pak saudara. Sebab keturunan Nabi mana boleh ayahnya tidak beriman kan? Idh qala li abihi, ketika dia berkata kepada bapanya dan kepada kaumnya, ma hazihi tamasil. Apa benda patung-patung semua ni? Tamasil tu berhala. Apa benda patung-patung semua ni? Yang sungguh sangat kamu duk puja ni apa benda? Nabi Ibrahim tanya ayah dia, ayah, apa hakikat berhala ni yang sungguh sangat ayah duk puja-puja dia tu? Bukan ayah seorang, orang ramai pun pakat puja belaka. Ni apa hakikat berhala ni ayah? Tanya Nabi Ibrahim. Zaman muda tu kan? Zaman muda. Zaman ada ayah lagi. Apa jawab ayah dia dan kaum dia? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka jawab, kami dapati datuk nenek kami selalu menyembahnya. Ini jawapan tak patut, tuan-tuan. Kenapa semua berhala tu? Ayah, ni orang ramai semua berhala. Nak tanya sikit kenapa semua berhala?
Dah tok nenek kita dulu sembah kat kita, sembah lah. Dia jawab begitu tuan. Jawapan ni lama dah lah, ni pun duk guna lagi jawapan ni tuan. Ayat berapa tu? Ayat 54 ayat 53. Subhanallah, lucu dah kan. Ikut dengan sembrono macam tu. Sembrono, mana boleh sembrono macam tu? Kena tengok bukti, dalil, hujah lah. Bukannya betul sangat tu kan, mereka tu semua berhala betul kok maknanya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim kata apa? Sungguhnya kamu dan datuk nenek kamu tu tak betul belaka, sesat belaka tu, bila semua berhala tu mu pula ikut pula. Qalu, lalu jawab kaum dia, adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar, ataupun kau ni Ibrahim main-main je dengan kita ni? Qala, lalu Ibrahim jawab, ni dialog lah, nak tengok boleh tengok lah nanti dalam Quran tu. Surah Al-Anbiya. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna. Ni dialog yang panjang antara Ibrahim dengan kaum dia. Ibrahim kata, bukan main-main ni aku cakap ni, bukan main-main. Rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhan kamu. Kenapa dia guna rabbukum? Rabbi wa rabbukum Allah. Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Aku dah beriman, cuma kamu belum lagi beriman. Allah tu Tuhan kamu, bukan orang lain pun. Allah tu Tuhan kamu, kamu kena beriman. Rabbi, kata Nabi Ibrahim, bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Bahkan bukan main-main ni. Hak sebenarnya aku nak bagi tahu, Tuhan kamu tu Tuhan hak buat langit bumi ni lah. Wa ana ala zalikum minasyahidin, dan aku sendiri telah menyaksikan, mengesahkan yang demikian tu. Ikut akulah kata Nabi Ibrahim. Watallahi, demi Allah aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu ni sesudah kamu pergi meninggalkan rumah berhala ni. Nabi Ibrahim cakap awal-awal dah, berhalamu hak banyak ni aku akan kerjakan. Awal-awal cakap. Siapa berani cakap lagu tu awal-awal? Kalau cakap awal kena belasah awal lah. Tak, Nabi Ibrahim berani dalam perjuangan dia. Lalu ni cerita dia. Lalu di hari raya, ada hari raya sempena apa tak tahulah waktu tu kan. Jadi orang di kampung ni kena pergi kampung sebelah. Perayaannya tempat kampung sebelah. Kena pakat pergi sebelah sana belakang. Maka dijemput juga Ibrahim untuk sertai perayaan tersebut. Tapi Nabi Ibrahim minta uzur, tak boleh datang sebab sakit kata dia. Bukan sakit fizikal, sakit hati kot. Sakit kata, inni sakim, sakit. Lalu di saat orang meriah berhari raya, Ibrahim tak pergi, dia ada dekat sini kan. Lalu dia buat apa? Faja'alnahum juzaza. Lalu ia memecahkan semua tu ketul-ketul berhala tu, kecuali illa kabiran lahum, kecuali berhala Habsa. Ibrahim tak usik, la'allahum ilaihi yarji'un, supaya mereka kembali kepadanya. Dia biarkan Habsa tu. Kalau baca cerita lah, baca cerita Nabi Ibrahim letak kapak besar dekat berhala yang besar tu. Lalu balik pulanglah dari hari raya, tengok gudang yang penuh dengan berhala tu nampaknya hancur belaka berhala, kecuali tinggal satu je tidak hancur. Lalu mereka tertanya-tanya, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa buat dengan berhala-berhala kami ni, dengan Tuhan-Tuhan kami ni, siapa buat kerja lagu ni? Qalu, rupa-rupanya ada hak tak pergi raya tuan-tuan. Ingat Nabi Ibrahim saja, ada hak cilok tuan-tuan. Qalu, mereka berkata, mana ramai ni bukan seorang ni tuan-tuan. Qalu, mereka berkata, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Setengah dari mereka berkata, kami ada mendengar seorang anak muda nama dia Ibrahim duk caci-cacinya. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Ketua mereka panggil, mari bawa Ibrahim mari sini, biar dia buat pengakuan depan kita ni.
Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Maka Ibrahim dibawa ke depan dan ditanya dia, qalu a antum fa'alta hadha, hey Ibrahim, adakah kamu buat ni semua? Qala, Nabi Ibrahim jawab, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Dah, aku tak buat, tapi hak buat ni hancur-hancur semua ni tu berhala hak besar tu. Kabiruhum hadha, tu hak besar tu. Fas'aluhum, tanya dia tak percaya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya dia kalau tak percaya. Kalau dia boleh bercakap lah, tanya. Tengok kena perli tahap apa ni tuan-tuan. Faraja'u ila anfusihim, pakak tunduk belakalah kan. Mana berhala nak boleh ditanyanya berhala. Tapi itulah cara Nabi Ibrahim nak ajar mereka. Sebenarnya tak ada manfaat, tak ada mudarat pun mu ya, tak apa-apa pergi sembah dia. Nabi nak bagi tahu macam tu. Panjang cerita dia, habis hujah dan tak boleh nak lawan dah, dialog dah habis hujah dialog. Lalu arahan dikeluarkan, qalu harriku, bakar Ibrahim. Tu dia main kursi dia tu, gari dia tu, gari bakar Ibrahim. Hujah dalam dewan tak jadi dah, kena bakar, harriku, bakar. Ni dalam kitab ni Mutawalli Sya'rawi sebut, di saat Nabi Ibrahim mahu dicampak dalam api yang besar itu, datang Jibril memberi offer bantuan. Jibril kata apa? Alaka haja Ibrahim, alaka haja, ada apa-apa yang nak aku tolong kau? Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma anta fala. Adapun untuk aku minta tolong dengan engkau Jibril, tidak. Aku akan minta tolong dengan Allah Ta'ala. Dicampak Nabi Ibrahim dalam api yang besar itu, lalu ada perintah daripada Allah, qulna, kami telah berfirman kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ayat 69 surah Al-Anbiya. Wahai api, sejuk dan selamatkanlah Ibrahim itu. Itu perjuangan Nabi Ibrahim di usia mudanya. Bakar tu, dan cuba ambil perasaan tu. Orang pegang pelupuh kita, pegang pelupuh tu, makna ikat nak baling dalam api. Semata-mata apa? Semata-mata kerana bawa agama yang benar. Baik, satu lagi, cuba ambil ataupun bayangkan perasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu Nabi Ibrahim. Ni, cuba bayangkan, cuba hadirkan perasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengajak orang ramai di kota Mekah tu untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada dia sebagai Rasul. Lalu pakak berimanlah sebahagian manusia. Waktu tu orang kafir Quraisy kata, Muhammad dan pengikut kamu keluar dari sini, kamu di pulau. Lalu di pulau lah Nabi beberapa waktu, berapa tahun tu kan, 2 tahun ke macam tu, sehingga Nabi dan pengikut, cuba tuan-tuan duduk pada tempat Nabi dan pengikut tu siapa? Hak percaya pada Nabi, angkat Nabi sebagai Rasul. Mereka kena kepung, kena kuarantin, tak boleh keluar beli makanan tak boleh hantar masuk ke dalam, sehingga Nabi terpaksa makan daun-daun kering dan terpaksa makan ranting-ranting kering. Cuba berada pada kedudukan Nabi, tuan-tuan, apa perasaan? Tentu ada tekanan kan? Sebab apa? Sebab dia bawa Islam. Apa perasaan seorang yang memimpin, pengikutnya ramai, dengan sebab bawa Islam, orang sekeliling jadi susah. Apa perasaan pemimpin waktu tu? Tertekan kan? Tertekan. Begitulah Nabi Ibrahim, tekanan kepada beliau. Zaman muda pula tu, kan? Zaman muda, lempar dalam api. Tak sanggup rasa kan? Memang tak sanggup pun. Tak sanggup. Kita bukan nak suruh sampai lepas dalam api macam tu, nak suruh mari jemaah je. Jemaah tu bukan berat sangat, tekan lift kat masuk, naiklah masuk, tekan lift, tak naik tangga pun. Saya je naik tangga tadi, dan tekan lift je. Setara tu je nak minta, setara tu je nak minta.
bukan kena lepas dalam api. Subhanallah, besarnya perjuangan mereka, kan? Besar perjuangan mereka. Itu kecekalan Nabi Ibrahim usia muda. Boleh tengok surah Al-Anbiya ayat 50 hingga 73. Baik, nak tengok zaman tua dia pula. Sepanjang umur ni diuji oleh Allah Ta'ala. Untuk tu tuan-tuan ke surah As-Saffat ayat 99 sehingga 100 berapa, 111 macam tu. Baik, surah As-Saffat tu nombor surahnya 37. As-Saffat nombor surah 37. Boleh ambil pada ayat 100. Pada ayat 100 itu zaman tua baginda Ibrahim alaihissalam. Dia duduk dalam surah lain pula, kan? Kena cari sendiri. As-Saffat. Baik, kita tengok secara ringkaslah saya sebut ni. Kalau nak baca dekat raya korban pun ni pun jadi ni, cantik ni. As-Saffat ni. Ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ni doa Nabi Ibrahim. Nak sangat anak soleh. Rabbi, wahai Tuhan, habli minas salihin, kurniakan kepadaku anak yang soleh. Umur berapa Nabi Ibrahim baru dapat anak? Dia tak ada anak, mufassir sebut 1 abad. 1 abad lamanya tunggu nak anak. Hari ni dapat anak, tuan-tuan. Hari ni dapat anak. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku anak yang termasuk dari orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu biulamin halim, lalu kami berikan kepadanya berita gembira bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Halim tu lembut, penyabar, ya. Quran cerita dia ringkas je, ringkas. Kena baca lagi lah dalam cerita-cerita, kan. Baik, ayat 1-2. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika mana Nabi Ismail sudah cecah umur boleh suruh. Balaghahu as-sa'ya, umur boleh suruh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ma'ahu tu bersamanya, tuan-tuan. Apa makna bersamanya? Makna anak tu membesar depan mata dia lah. Kecil lagi duk mandi, sabun, bedak, bawa sana, bawa sini. Dialah yang rawat anak tu, dialah yang jaga anak tu. Dan hari ni umur dia boleh suruh. Umur dia kira-kira boleh suruh. Mufassir kata sekitar umur 7-8 macam tu umur, ataupun bawah lagi, sekitar boleh suruh. Ya Ismail, tolong ambil air dekat ayah segelas. Boleh dia pergi ambil air, bawa datang. Itu dia panggil umur boleh suruh, tuan-tuan. Subhanallah. Cuba hayati, tuan-tuan. Ada anak lelaki comel, montel, tuan-tuan. Sebelum nak tidur tu dia pijak belakang kita, dia naik atas dada kita, dia lompat sini, lompat sini. Bangun pagi kita kejut dia, dia pun senyum, tak ada apa-apa lagi, senyum dah, tuan-tuan. Hari ni sampai perintah dari Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, sembelih anak kamu. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayy inni ara fil manam, hi anak, aku nak bagi tahu, ayahanda nak bagi tahu, semalam ayahanda bermimpi, ayahanda kena sembelih engkau. Fanzur maza tara, apa pendapat anak anda terhadap mimpi ayahanda tu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda yang disayang, buatlah apa yang disuruh itu. Seolah-olah Nabi Ismail dia tahu siapa yang menyuruh, iaitu Allah Jalla wa Ala. Dia tahu lama dia cerita ayah tu zaman muda tu gedebel tu, Namrud lempar dia dalam api, tak mati dia ayahmu tu. Mak lah cerita, siapa lagi, kan? Ayahmu tu Nabi tu, ayahmu tu Nabi.
Tu dia jawab macam tu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, buatlah apa yang disuruh tu. Mana dia tahu siapa yang suruh? Allah lah kan. Satajidu insyaallah minas sabirin. Ayah anda akan dapati saya orang yang sabar, jangan bimbang. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mana kedua-duanya, jumpa lagi perkataan aslama kan? Aslama dalam surah As-Saffat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya bulat-bulat menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Ibrahim bersedia untuk menyembelih, Ismail bersedia untuk disembelih. Itu dipanggil falamma aslama. Aslama itu Islam lah, serah diri bulat pada Allah Ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, lalu dia rebahkan diri dia, sedang dahinya, wajahnya menghadap ke tanah, tidak dongok tengok pada ayah tapi ke tanah. Lalu Nabi Ibrahim sembelih anak tersebut, tapi terdengar suara wanadainahu ya Ibrahim, hei Ibrahim, satu suara, hei Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu, dan inilah, begitulah orang-orang muhsinin diuji, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bi dzibhin azim, lalu Nabi Ismail ditebus dengan sembelihan yang agung, dan ganti dengan kibash. Hidupkan Nabi Ismail? Hidup. Anaknya tetap hidup. Apa lagi dapat? Kibash. Selepas itu kemudian berita gembira daripada Allah, lahir seorang lagi anak, Ishaq. Inilah perjuangan Nabi Ibrahim dari muda sampai ketua, diuji oleh Allah Ta'ala. Maka ayat seterusnya tersebut melayakkan Nabi Ibrahim ini, wattakhazallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Memang dia layak digelar kekasih sebab dia menentang syirik, menentang berhala, dia teguh, dia orang muhsin, dia tetap dengan agama dia lawan orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia dapat gelaran Khalil dari Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Tinggi itu syarat nak dapat title Khalil di sisi Allah Taala. Khalil tinggi. Hak bawah sikit dipanggil Habib, kekasih juga Habib. Hubbun. Kita orang biasa dapatlah title tu tuan-tuan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah sayang orang pembersih. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka, Allah sayang kepada orang bertaubat. Allah suka kepada orang yang bertakwa. Allah suka kepada suka. Hubbun, yuhibbu. Itu tahap kedua lah tu. Kalau tahap pertama Khalil tadi tu, Nabi Ibrahim kan? Subhanallah. Baik, ayat akhir untuk hari ini 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya itu milik Allah belaka. Lam situ lam lil milki. Lam beri makna milik. Lalu kita terjemah walillahi, kita terjemah dan milik Allah lah. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dengan penutupan rangkaian ayat menunjukkan bahawa kekuasaan Allah bukanlah terhadap kehidupan manusia sahaja. Kita dibawa kepada berfikir yang lebih tinggi bahawa kita tidaklah sendirian hidup di alam ini. Ada pertalian di antara insan, kehidupan dan alam sekelilingnya. Digabung semuanya jadi satu ke dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari besar makhluk tu namanya matahari. Khidmat dia untuk siapa? Allah cipta dia untuk dia berkhidmat kepada manusia. Bulan besar makhluk tu besar tu
Allah buat tu. Untuk siapa? Khidmat dia untuk manusia. Bumi, besar bumi, dengan tumbuh-tumbuhan, haiwan, nabatat, semua ada atas bumi ni. Air semua ada. Untuk siapa tu? Untuk manusia. Semua alam ini dibuat untuk servis, bagi servis, berkhidmat kepada manusia. Kalau setara itulah Allah layang manusia, maka tak sepatutnya manusia itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Meliputi dalam ayat tu muhita. Muhita tu makna dia meliputi. Ilmu dia meliputi segala sesuatu. Qudrat dia, kekuasaan dia meliputi segala sesuatu. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Adalah Allah dengan tiap sesuatu. Dia menguasai, dia meliputi. Meliputi kat sini, meliputi ilmunya, meliputi kudratnya, kekuasaannya. Itu maksud muhita. Muhit tu dalam bahasa kamusnya lautan, laut, muhit. Nak gimana kalau semua bawah kawalan Allah Subhanahu wa taala? Kemanapun kita menghadap muka, kita berada di bawah naungan langit ini, hanya kekuatan dan kekuasaan Allah yang nampak. Kita tidak dapat mencari atau melihat yang lain. Tidak ada yang lain yang berkuasa memberi manfaat, memberi mudarat. Lantaran itu kepadanya lah kita menyerah diri, aslama. Jadi muslimlah kita. Hati sanubari manusia dan fitrah kejadiannya pun menuju itu, menuju Allah. Apabila hal ini telah kita sadari, barulah kita menjadi hamba Allah yang sedar diri, menyatukan hadap wajah kepadanya, tulus ikhlas, tidak bercabang kepada yang lain. Itulah dia Islam yang sejati, dan itulah cita-cita hidup kita. Ini bukan soal angan-angan, ini suatu yang benar-benar yang mesti kita capai. Itulah surah An-Nisa ayat 125 126. Apa-apa ikhlas lillahi ta'ala, mukhlisina lahuddin, hadap wajah kepada Allah Ta'ala. Kenapa sebut wajah, tak sebut dada, tak sebut perut? Hadaplah dada kepada Allah. Kenapa tak sebut macam tu? Hadaplah perut kepada Allah. Kenapa tak macam tu? Tidak, sebab wajah itu adalah anggota paling mulia dalam tubuh badan manusia. Cukup sebut wajah, dada sudah terhadap, perut sudah terhadap, semua terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Sekejap lagi ada solat hajat nanti. Pihak surau, pengurusan surau minta kita buat solat hajat selepas solat zuhur nanti, untuk elak Allah jaga kita dari COVID-19. COVID-19 ni dia tak kenal siapa, dia langgar kat rebah habis lah. Dia tak kira orang besar, orang kecil kena belaka. Dekat Iran tu orang besar-besar kena, menteri-menteri, MP, berapa orang? 6 orang mati. MP, orang besar-besar lah. Saya baca berita lagi, UAE, Raja apa tu, ada Burj Khalifa tu, kena juga dia, bersih-peh juga kena corona juga. Menteri apa dekat London sana tu, kena juga dia pun. Itali kena juga. Kena siapa? Menteri Kesihatan tu kan. Dia tak kira siapa, menteri kesihatan ke, menteri tak sihat ke, kena belaka. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Quran itu syifa, insya-Allah ya. Okey, setakat itu saja, sehingga jumpa lagi 1:46 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.